Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, amma ba'd. Ikhwani jamaah dirahmati Allah yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat pertemuan yang Allah kurniakan kepada kita pada pagi yang berbahagia ini. Walhamdulillah, dalam usaha kita mengimarahkan rumah Allah, Masjid Al-Kaf Apa Saenggun ini, dan terima kasih di atas kehadiran para jamaah. InsyaAllah di pagi yang berbahagia ini izinkan saya mengajak para jamaah kita menyambung kembali penghayatan kita pada salah satu di antara kisah yang berulang dalam Al-Quran, kisah ayah kita bersama, Nabi Allah Adam alaihissalam. Pertemuan kita di minggu yang lalu, walhamdulillah, sempat sama-sama kita hayati pengkhabaran Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah mengkhabarkan kepada para malaikat bahawa Allah akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Dan khalifah itu telah pun sama-sama kita makluminya dan kita hayatinya pada minggu yang lepas. Seterusnya, argumen daripada para malaikat ini dijelaskan oleh Allah. Penghujungnya di ayat 30 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa jua yang kamu tidak mengetahui. So itu penjelasan kata putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu tidak dapat dan tak mampu dijangkau oleh makhluk-makhluk Allah, termasuk para malaikat itu sendiri. Seterusnya, insya-Allah izinkan saya mengajak para jamaah kita menyambung insya-Allah. Allah mengurniakan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan ilmu pengetahuan sebelum nikmat-nikmat kurniaan Allah yang lain Allah berikan. Nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Adam khususnya dan manusia secara umumnya terlalu banyak. Untuk Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah kurniakan kemudiannya dengan pasangan. Itu yang kemudian dikenali sebagai Hawa, ibu kita bersama. Adam dan Hawa kemudian dikurniakan oleh Allah bertempat tinggal di dalam jannah, di dalam syurga. Itu sebahagian daripadanya. Namun sebelum itu semua, Allah Subhanahu wa taala kurniakan yang paling pertama adalah ilmu pengetahuan. Dan ini bila kita rujuk kepada firman Allah di ayat 31 surah Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama tiap-tiap sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan nikmat dan kurniaan Allah yang paling besar.
Sayyidina Ali sendiri pernah berkata, yang lebih kurang maksudnya, belajar satu bab ilmu pengetahuan lebih aku sukai daripada beribadah sepanjang malam. Belajar satu bab, contohnya sajalah belajar tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk, contoh aja. So pada bab tersebut dijelaskan inilah dia perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i sendiri, apabila tersentuh kulit ataupun yang tidak berlapik antara lelaki dan wanita yang halal dinikahi, batal wuduknya. Sama ada yang melanggar, yang menyentuh sengaja atau tidak, yang disentuh sengaja ataupun tidak, sentuh-sentuhan, termasuklah apalagi senggol-senggolan, kata orang tu, itu semua batal wuduk. Contoh dan dihuraikan dalil-dalil, ayat-ayat hadis. Cuma satu bab itu je. Itu lebih disukai oleh Imam ataupun Ali bin Abi Talib radhiyallahu an daripada beribadah sepanjang malam. Sebabnya, sebab takut-takut ibadah yang dilakukan tidak berteraskan ilmu, akhirnya sia-sia begitu saja. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, besarnya peranan, berharganya apa yang dinamakan ilmu pengetahuan, maka itulah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dan itu merupakan kurniaan Allah yang pertama sekali sebelum kurniaan-kurniaan Allah yang lain. Kita sedia maklum jamaah, apa yang membezakan kita makhluk yang bernama manusia, kita dan jin ni sebangsa lah. Sebangsa maksudnya tu banyak similarity, kesamaan kita dengan jin. Sebab itu sehingga kan jin punya makanan pun kita makan. Jin kan makan tulang, kita pun pantang kena sop tulang, lagi-lagi tulang merah. Kalau Haji Samsi lalu kat sebelah pun tak perasan dan sebagainya. Syok sangat. So makanan jin pun kita makan. Ini belum lagi DP seluar kita pakai. DP seluar kita pakai. Kesian jin sampai tak ada seluar. Pasal apa? Seluar jin tu kita yang pakai. So ini bukan apalah, gurau aja. Jadi jamaah dirahmati Allah, antara kesamaan kita dengan jin adalah kita dikurniakan akal. Jin juga dikurniakan akal. Lain makhluk daripada Allah selain daripada manusia dan jin, haiwan, dia tak ada akal. Otak dia mungkin ada. Kambing tu punya otak, bikin sop, power juga tu, kolesterol yang banyak. Tapi yang ingin kita lihat adalah makhluk Allah yang lain, tumbuh-tumbuhan, hatta boleh dikatakan termasuk makhluk yang bernama malaikat tu sendiri, akal tak ada. Santapan makanan bagi akal tak lain adalah ilmu pengetahuan. Sebab itu, kalaulah akal kita ini tak diberi makanan yang secukupnya, maksudnya kita tak nak belajar, kita tak nak menimba ilmu pengetahuan, kita tak nak cuba buat analisa, kita tak nak buat research, buat kajian, kita tak nak buat hafalan ataupun hafazan dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan kerja otak, kerja akal, akhirnya lembab akal kita. Sebab itu jamaah dirahmati Allah, antara yang banyak menimpa orang-orang yang dah lanjut usia biasanya adalah apa dipanggil dementia.
apa bahasa Melayunya tu nyanyuk, nyanyuk dan sebagainya. Dah buat ke belum buat, cepat lupa dan sebagainya. Tapi apabila ianya dilatih, ini yang dikaji oleh para cendekiawan dan sebagainya, dilatih, termasuk latihan tu. Kalau kita lihat hafazan, saya masih ingat lagi almarhum, saya rasa setiap kita kenal, walaupun ada yang mungkin tak sempat jumpa dan sebagainya, kalau kita perhatikan, seorang alim yang cukup besar, yang terkenal di Singapura. Beliau, Masya Allah, seorang yang cukup kuat daya ingatan. Ketika itu saya bertemu dengan beliau, umur beliau sudah menjangkau 84 tahun. Namun, beliau dapat berkongsi satu bab, contohnya dalam isu fikih, beliau sampai mampu mengatakan bahawa bab ini nak cari pencerahannya, pendapat Imam Syafi'i bagaimana, pendapat Imam Hanafi bagaimana dan sebagainya daripada kitab ini. Mungkin kita tahapnya kat situ je, reference kita tu nama kitab, tapi beliau sampai ingat nama kitab, page berapa, kalau kitab itu cetakannya tahun berapa, beliau akan sebut tahun berapa, page berapa, hatta dia punya barisnya tu, baris yang ke berapa, baris yang ke-27, baris yang ke-28, contoh, sampai gitu sekali. Almarhum Habib Umar, kalau kita perhatikan. Jadi contoh, sebabnya apa? Kita bila minta pandangan beliau, pengalaman beliau, sharing daripada beliau, beliau berterus terang, beliau mengatakan itu pun beliau dah banyak lupa. Beliau cuba mengingati dan menghafaz ini semua. Mantan, contoh je, politician lah, mantan apa? Mantan PM Malaysia, Mahathir. Umur beliau dah berapa? 90. Bagaimana beliau train ingatan beliau agar tidak nyanyuk. Lepas itu bila beliau disuruh berhenti daripada politik, beliau katakan dia tak main lah. Dia tak main, suka duduk kat masjid, diam je. Dia masih suka membaca dan sebagainya. Ala kulli hal, jamaah dirahmati Allah. Akhirnya kita dapati bahawa santapan makanan bagi akal kita adalah ilmu pengetahuan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala paling pertama ajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita perhatikan ayat ini jemaah. Allah berfirman, wa 'allama, dan Allah mengajarkan. So, jemaah dirahmati Allah, daripada potongan firman Allah ini, Allah mengajarkan, bermakna sesuatu ilmu pengetahuan yang kita dapat, guru adalah hanya medium, perantaraan sahaja, wasilah sahaja. Buku yang kita baca, cerita yang kita tengok, artikel yang kita kaji dan sebagainya, itu hanya medium saja. At the end, penghabisannya, ilmu tu yang kita dapat sebenarnya datang daripada Allah. Ini hakikatnya. Allah mengajarkan nama-nama tiap-tiap sesuatu kepada Nabi Allah Adam. Jadi ilmu tu bagaimana kita boleh dapat? Ia adalah datangnya daripada Allah. Guru macam mana punya hebat, tapi kalau sekiranya ilmu tu tak sampai kepada kita, tetap tak sampai. Kadang guru tu cuma biasa-biasa je, tapi apa yang disampaikan membawa perubahan, memberi kesan, hatta kesan itu menjadikan kita berubah sehingga akhir hayat kita, kita bawa pengajaran tersebut. Itu adalah semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam pandangan Islam, dasarnya adalah sesuatu ilmu itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita sebutkan tadi, guru ke, hatta menggunakan projektor ke, menggunakan slides ke, apa ke, kita dapat mudah faham dan sebagainya. Itu hanya medium saja, hanya perantaraannya saja. Terakhirnya adalah ilmu itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengajarkan Nabi Allah Adam nama-nama tiap-tiap sesuatu. Bila disebutkan nama-nama tiap-tiap sesuatu, bukanlah maknanya sekadar nama saja, noun saja, name saja, tak. Ini namanya tiang, yang itu namanya tembok, yang kat luar tinggi tu namanya menara. Ini bangunan ni namanya masjid. Dia bukan hanya setakat itu aja jemaah. Memang daripada segi, kalau kita perhatikan psikologi pembelajaran bahasa, paling pertama sekali kita nak kena kenal benda itulah. Tolong ambilkan saya laptop. Kalau kita tak tahu apa benda laptop, kita akan bawa benda yang lain. Kita minta orang rumah kita, "Mak, bikinkan kopi." Dia tak kenal mana satu kopi, mana satu Horlicks, mana satu teh dan sebagainya. Bayangkan, kita minta kopi, penghabisan dia hantar Coke umpamanya lah. Minta maaf, bukan kita promote. Contoh. Jadi kena kenal nama-nama apa benda tu. Ini namanya laptop. Dan daripada segi bila Allah firmankan wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah ajarkan nama-nama tiap-tiap sesuatu, macam kita sebutkan tadi jamaah yang dirahmati Allah, dia bukan hanya sekadar nama, tapi dia selain daripada nama, fungsinya apa? Fungsinya apa? Kalaulah dikatakan contoh, ini laptop, so apa yang boleh kita gunakan dengan laptop ini? Kita boleh surf internet kita boleh send email, boleh baca email, boleh macam-macam. Kita boleh buat appointment, kita boleh berhubung dengan orang yang bukan setakat dekat dengan kita, malah yang berada di mana-mana sekalipun. Contoh saja. Jadi dia bukan hanya sekadar nama-nama tiap-tiap sesuatu, tapi nama itu apa fungsinya. Benda ni contoh, apa fungsinya. Dan ini tak ada pada para malaikat. Sebab itu jamaah dirahmati Allah, macam contoh yang kita telah berikan. Contoh, kalau diberikan kepada kita seekor ayam, dan diberikan kepada apa binatang yang makan ayam? Musang makan ayam. Masya Allah. Contoh je. Ke buaya ke pun makan ayam juga kan. Letaklah musang tu makan ayam. Dia makan ayam begitu aja. Ayam tu dia ngap begitu aja. Kalau buaya tu dia sekali basuh, kemudian dia simpan kat dalam perut dia berapa lama, lepas tu dia keluarkan tulang-tulang, kulit-kulit ke apa ke, bulu-bulu ayam yang dia tak makan. Tapi jamaah dirahmati Allah, kalau seekor ayam tu diberikan kepada kita, kita bukan hanya sekadar makan dia saja. Kalau makan dia saja pun, hari ini kita sembelih dia, kita makan, kita nak masak nasi ayam. Besok ayam juga, tapi kita masak kari. Lusa pula kita campurkan, masukkan dalam biryani, jadi biryani ayam. Tak cukup, sampai hari keempat ayam tu kita mandikan dia, jadi nasi mandi dan sebagainya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, contoh ini akal, sehingga kita dapat manfaatkan hatta satu benda tu boleh dipelbagaikan berbanding dengan makhluk Allah
lain. Termasuk malaikat. Malaikat tugasnya gitu, macam kita sebutkan minggu lepas. Tugasnya cabut nyawa. Cabut nyawa je dia buat. Cabut nyawa kepada makhluk ataupun manusia yang baik, dia akan cabut nyawa manusia yang baik. Manusia yang jenis pailang punya, dia akan cabut nyawa manusia dengan pailang dia. Jadi jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala bila kurniakan ilmu pengetahuan kepada Adam, pengajarannya secara umum kita dapati bahawa ia sebenarnya adalah anugerah Allah yang paling besar. Sebab itulah jamaah dirahmati Allah, mana-mana bangsa yang tak menghargai nilai sesuatu ilmu, biasanya mereka akan tertindas, mereka akan terkebelakang, mereka akan terus dijajah, terus dipermainkan, terus dikotak-katikkan dan sebagainya. Hari ini kalau kita lihat umat Islam, sayang sekali dalam bab ilmu pengetahuan yang digalakkan oleh agama ini, kita amat terkebelakang. Masih ramai lagi di negara-negara lain mungkin sebahagian daripada umat Islam masih belum tahu membaca, belum dapat menulis, belum tahu nak mengeksplor benda-benda yang baru dan sebagainya. Hidup hanya setakat rutinnya begitu saja. Kita lebih bersikap sebagai consumer, sebagai pengguna. Ibarat kita ni bila benda ada, handphone ada, kita tahu nak gunakan macam mana. Tapi macam mana nak cipta itu handphone, kita masih jauh terkebelakang. Ala kulli hal jamaah. So kembali kepada kisah Nabi Allah Adam AS, inilah kurniaan yang paling pertama yang Allah kurniakan kepada Nabi Adam. Dengan ilmu yang Allah curahkan, ajarkan kepada Nabi Allah Adam AS, menjadikan makhluk manusia ini tinggi statusnya. Bak firman Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah meningkatkan orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan juga orang-orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan, darajat, beberapa tingkatan. So ilmu ni adalah merupakan benda dan perkara yang paling berharga, dan ia menjadikan manusia itu tinggi nilainya di sisi makhluk Allah yang lain. Maka sebab itulah perkara yang kedua, setelah Allah ciptakan Nabi Allah Adam, Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Allah Adam, Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Firman Allah di ayat 34 surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama, dan ingatlah ketika mana kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud kepada Adam, kita sedia maklum asal perkataan sujud tu maknanya tunduk, maknanya rendahkan diri. So perbuatan yang kita buat dalam solat, dalam setiap rakaat, kita kan 2 kali sujud. Sujud pertama, sujud kedua. Cuma solat yang tak ada sujud mahupun rukuk adalah solat jenazah aja. So maknanya sujudnya kita itu kita rendahkan diri kita tunduk, itu asal maknanya. Sebab itu jamaah dirahmati Allah, orang yang menjaga solatnya, yang merendah yang sentiasa ialah bila masuk waktu jaga solatnya dan berusaha mendirikan solat dengan sebaik-baiknya,
Orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang merendah diri. Apa yang Allah perintahkan, itulah yang dia buat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, itulah yang ia jauhi, ia tinggalkan. Jadi sujud itu asal maknanya adalah tunduk, patuh, taat, rendahkan diri di atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh para malaikat. Bukan sujud bermakna sembah, ibadat macam kita lakukan dalam solat. Jadi bila Allah perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam sebagai tanda penghormatan kepada Adam. Kenapa Adam perlu dihormati? Kita dah sama-sama sedia maklum. Sebab Adam ini adalah khalifah. Sebab Adam ini Allah kurniakan ilmu yang Allah tak kurniakan kepada para malaikat. Semuanya buat. Fasajadu, semuanya sujud, semuanya tunduk, illa iblis, kecuali iblis. Kat sinilah jamaah dirahmati Allah akan kita bahaskan nanti. Siapa tu iblis dan yang sebangsa dengannya. Kecuali iblis, iblis ni tak sujud, tak nak tunduk, tak nak patuh, tak nak ikut apa yang Allah perintahkan. Maka itu Allah jelaskan di ayat 34 surah Al-Baqarah ini, aba wastakbara. Dia aba. Aba ni maknanya enggan. Buat, dia tak buat. Duduk, dia tak duduk. Jangan cakap, dia terus bercakap. Contoh saja. Ini kalau dalam suasana bilik darjah ke apa, seorang guru mengatakan. So itu aba, enggan. Dia tak nak ikut. Wastakbara, ini sebab yang kedua. Istakbara bermakna dia takbur. Takbur ni asalnya adalah makna rasa dirinya besar. Kenapa perintahkan aku suruh diam? Padahal aku ada mulut, aku nak cakap. Kenapa suruh aku duduk? Aku malas nak duduk, aku nak berdiri apa? So, ini istakbarah. Maknanya, dia tidak patuh kepada perintah. Jadi, ini dua sebab yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kenapa iblis bila Allah perintahkan sujud kepada Adam, iblis tak sujud. Aba, dia enggan, dia tak patuh, tak nak taat, tak nak ikut. Wastakbara, dan dia merasakan dirinya ini lebih besar. Aku lebih baik daripada Adam. Adam ni kan junior daripada aku. Aku ni lebih awal Allah ciptakan. Aku lagi senior. Takkanlah si senior ni nak kena hormat kepada junior. Takkanlah Along masa hari raya nanti takkan nak pergi rumah busu dulu. Busu yang nak kena datang rumah Along lah. Aku kan Along yang sulung dan sebagainya. Konon-kononnya macam itulah. Jadi jamaah dirahmati Allah, ini dia. Kita bahaskan sedikit. Iblis, sebelum kita kenali, iblis ingkar dan enggan sujud seperti mana yang diperintahkan dengan alasan ciptaannya lebih baik. So iblis ni, macam kita sebutkan, dia daripada bangsa jin. Jin juga ada akal. So maknanya dia ada alasan yang nanti diberikan. Kenapa engkau tak nak sujud kepada Adam? So ada alasan dia. Alasan dia apa? Yang dia berikan, penciptaannya lebih baik dari Adam. Lantaran itu Allah melaknati dia. So kalau jamaah merujuk kepada surah Sad ayat 73 sehingga membawa kepada ayat 78, jamaah akan dapati sekelumit alasan yang diberikan oleh iblis.
kenapa dia tidak sujud kepada Adam? Di ayat 73 surah Sad ini Allah berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Setelah selesai kejadian Adam dan Allah kurniakan ilmu pengetahuan kepada Adam, maka sujudlah sekalian malaikat, semuanya sekali, maknanya tak ada terkecuali, termasuklah malaikat yang nantinya tugasnya hanya dia saja yang menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudiannya, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini pun sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini dapat kita fahami daripada perkataan, dua patah perkataan ini, kulluhum ajma'un. Maknanya kulluhum ajma'un ni maknanya tak ada satu pun terkecuali, semuanya sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Tetapi adanya istisna, pengecualian, illa, itu ayat 74, kecuali iblis. Kecuali iblis, istakbara, dia rasa takbur, rasa besar diri, wa kana minal kafirin. Di ayat 74 surah Sad, Allah cuma menjelaskan satu daripada dua yang tadinya difirmankan Allah daripada surah Al-Baqarah, iaitu dia sombong, si iblis ini. Jadi dia merasakan dirinya tu lebih baik daripada Adam. Jamaah dirahmati Allah, ini sebenarnya penyakit. Penyakit ini insya-Allah kita akan lihat nanti adalah penyakit yang ditularkan, yang dijangkitkan oleh iblis, syaitan dan sebangsa dengannya kepada siapa? Kepada kita, kepada anak cucu keturunan Adam, kepada manusia. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah rasa kita ini lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita lebih baik dari orang lain. Kita boleh merasa diri kita lebih baik, tapi bukan pada diri kita. Aku rasa aku lebih cantik daripada dia tu. Aku rasa aku lebih handsome burger daripada si dia tu, umpamanya. Aku rasa aku lebih kaya daripada dia tu. Aku lebih pandai daripada dia tu, lebih bijak daripada dia tu, dan sebagainya. Ini semua dilarang oleh agama, sebab akhirnya dia merosakkan jiwa kita sendiri. Tapi yang boleh kita comparekan adalah amal kita. Di permulaan surah Al-Mulk, surah yang pertama dalam kedudukannya di juz 29, Allah menyatakan, dialah Tuhan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Aku tengok Haji Samsi ni contoh pinjam nama, nasib baik tak tuntut royalty. Kau pinjam nama aku, asyik pinjam nama je, Prata pun tak pernah belanja, payah juga. Nasib baik tak tuntut royalty. Umpamanya, aku tengok Haji Samsi ni kan, rajin datang masjid, hari-hari dia ada. So dia datang pukul berapa? Selalu dia datang lebih kurang 15 minit sebelum azan. Aku datang setengah jam sebelum azan. Yes. Haji Samsi pun tengok, alamak, pinjam nama lah Haji Usop ni.
Dia datang awal lah. Aku datang lebih awal. Haji Usop pun nak lawan, nak tanding macam ni. Aku datang lebih awal dari Noja. Noja belum buka masjid, aku yang buka masjid. Contoh aja lah. Ya, jamaah dirahmati Allah. So, maknanya amal kita jadi lebih baik. Dan itulah yang akan kita bawa bila kita mati nanti. Kita tak akan bawa benda-benda yang lain. Yang akan kita bawa bersama bila kita nanti dibangkitkan di alam kubur, bila dihadapkan di mahsyar, di mahkamah Allah, kita bawa amal kita. Kita tak bawa pangkat kita, kita tak bawa kebijaksanaan kita, kita tak bawa kecantikan kita, harta kita dan sebagainya. Jadi jamaah dirahmati Allah, Iblis ni merasakan dia lebih baik daripada Adam. Yang kalau kita nak rasa lebih baik pun adalah dorongan untuk kita beramal. Sebab itulah ayat berikutnya, bila Allah bertanya balik kepada Iblis, takut dia buat gitu aja. Aku suruh engkau sujud kepada Adam, engkau tak sujud. Apa pasal Iblis bila mana Allah bertanya, apa sebab engkau tak mau sujud ketika mana aku perintahkan? Qala, Allah berfirman, ya Iblis, wahai Iblis, ma mana'aka, apa yang telah mencegahmu, menghalangmu, menegahmu, antas juda, untuk engkau itu sujud, lima khalaqtu biyadai, sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku. Astakbarta, adakah engkau berlaku sombong? Engkau rasa engkau ni esonlah orang, engkau rasa engkau ini besar, tinggi, mulia. Am kunta minal alin, ataupun engkau dari golongan yang tertinggi, golongan mulia. So Allah tanya kepada, padahal Allah bertanya lain. Kita kalau bertanya jamaah dirahmati Allah, mungkinlah kita tak tahu kat mana masjid Al-Kaf Pusrenggun umpamanya, kita tak tahu lokasinya kat mana. So kita bertanya kerana kita tak tahu. Tapi kadang-kadang jamaah dirahmati Allah, kita bertanya pun kadang-kadang kita dah tahu, cuma kita nak bagi tahu. Kadang-kadang pun kadang-kadang macam tu. Kau tak pernah makan kat restoran ini? Tak pernah. Sedap tau. Kan? Dia tanya, tapi dia nak bagi tahu. Allah bila bertanya bukan bermakna Allah tak tahu. Setiap kali bila Allah bertanya bukan bermakna Allah tak tahu. Allah dah tahu pun apa jawapan dia. Cuma Allah bertanya nak melihat, nak menguji dia. Apa alasan yang dia gunakan, dan alasan macam mana pun yang dia berikan pun Allah dah tahu. Allah Maha mengetahui yang zahir mahupun yang batin. Maka Allah bertanya, sama ada engkau merasakan engkau ini besar diri ataupun kau tergolong dalam golongan orang-orang yang mulia. Maka Iblis berikan alasan di ayat 76 surah Sad ini. Qal, Iblis jawab, ana khairum min, aku lebih baik dari Adam. Lebih baik dari Adam. Adam ada otak, aku pun ada otak. Kambing pun ada otak. Adam ada akal, aku pun ada akal. Tapi aku rasa aku lebih daripada Adam. Apa dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api dan engkau jadikan Adam itu dari tanah. So dia balik kepada asal usul kejadian. Maknanya si Iblis ni dia dah buat research juga. Dia dah buat research. Maknanya dia tahu yang dia tu diciptakan dari api
sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Api kalau comparekan dengan tanah, ini ikut kepala otak dia. Si siapa? Iblis ni. Itu pun kalau dia ada kepala dan ada otak. Si Iblis ni dia mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Sebab kalau nak dikomparekan, aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Api dengan tanah, mana lebih bagus? Mana lebih kuat? Api boleh bakar tanah tak? Boleh. Boleh apa? Api berkuasa. Jemaah yang dirahmati Allah, hanya sekadar charge e-bike saja boleh terbakar satu rumah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kuasa api ni, kuasa api. Tanah apa ada? Tanah apa ada? Tapi tanah pun sekarang not bad sebab harga tanah makin tak pernah turun, makin naik, makin mahal sebagainya. Ingatkan tanah tu kosong je, kubur tu. Tengok. Tadi lalu tengok, Masya Allah, dah naik flat. Ada pun masih nak bikin. So, aku lebih baik. Sebab aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. So, jamaah dirahmati Allah. Masih, saya pastilah kalau orang-orang lama ni, cerita-cerita lama ni masih ingat kot. Apa cerita Piramli dulu Piramli tak silap saya, wallahualam. Antara dua darjat. Piramli Qadarisman antara dua darjat. Darah, aku darah tengku, engkau darah biasa. Umpamanya. Contoh maaf, kita strike daripada cerita tersebut. So, jamaah dirahmati Allah, Nabi dah letakkan asas malah dalam sabda baginda yang cukup masyhur. La farqa baina Arabi wa Ajami. Tak ada perbezaan antara keturunan Arab dengan keturunan bukan Arab. Wala li abyada ala aswada. Tak ada beza orang yang berkulit cerah dengan orang yang berkulit gelap. Tak ada. Yang membezakan illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Kita merasakan kita ni lebih mulia kerana bangsa kita, kerana warga negara kita, kerana itu ini. Jadi maknanya jamaah dirahmati Allah, ini semua bukan membezakan kita. Yang membezakan kita bukan bapa dengan anak, datuk dengan cucu, si fulan dengan si fulan, orang yang tinggal di landed house dengan orang yang tinggal di rumah sewa HDB. Itu semua tak bezakan. Yang membezakan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis ni, dia beri alasan dia lebih baik dari Adam kerana asal usul penciptaan dia. Maka Allah katakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau demikian, keluarlah engkau daripadanya kerana sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diusir. InsyaAllah kita akan bahaskan sedikit nanti. Mungkin kalau tak sempat hari ini, pertemuan akan datang. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bila tanya kepada iblis, dia berikan jawapan yang demikian, padahal dia terlepas pandang. Kerana Allah bila bertanya, mengapa engkau tidak sujud di ayat yang lain kepada Adam ketika aku perintahkan? Dia tak melihat ini perintah Allah, tapi dia melihat dia dengan Adam. Ini penyakit sekali lagi. Satu lagi penyakit. Bila kita comparekan antara kita dengan sesama kita, akhirnya ia membawa kepada kerugian.
membawa kepada kerugian. Aku kerja macam nak rak, gaji aku tak seberapa. Day 2 kerja simple, sekejap dengar pergi France, sekejap dengar naik Italy, sekejap dengar pergi umrah, sekejap dengar pergi asyik makan angin je lah. Ini baru cakap pasal makan angin, belum makan-makan yang lain. Asyik kaya dia. Yalah, dan nasib aku, Allah tak adil lah. Kasih dia lebih, kasih aku kurang. Aku bini 1, dia bini 3, Sabariah lain, Cik Asnah lain, Kak Tipah Tipah lain dan sebagainya. Contoh je. Wah, dia lebih, aku kurang. Jamaah dirahmati Allah, kita kalau lihat kita sesama kita secara horizontal, selalunya macam takut-takut kita salah pertimbangan. Tapi kalau kita lihat dalam bentuk vertikal, kita dengan Allah, Allah dah nyatakan, Allah kurniakan rezeki kepada kita tak sama. Ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Kalau kita lihat daripada sudut vertikal ni, kita dengan Allah, maknanya hak Allah apa kalau Allah nak bagi dia lebih, nak bagi kita kurang. Kadang-kadang Allah bagi dia duit banyak, kita duit sikit. Tapi di satu sudut yang lain, dia duit banyak, banyak juga duit dia habiskan untuk medical, bayar bil hospital, asyik selalu sakit. Kita ni yang Allah kurniakan duit tak banyak, jarang pergi doktor. Paling-paling pun sakit sikit, alah aku gosok pakai minyak gamat saja, alhamdulillah sihat. Tak gamat pun, tak gawat pun. So jamaah dirahmati Allah, kadang-kadang kita lihat daripada sudut angle yang lain. Kita kena selalu bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Allah mengatakan yang engkau ni buat perbandingan antara engkau dengan Adam dan engkau tidak melihat ini adalah merupakan perintahku, fakhruj minha, keluarlah engkau daripadanya, fa innaka rajim, kerana sesungguhnya engkau adalah makhluk yang rajim, yang diusir. Yang direjam tu maknanya yang dihalau, yang diusir. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya engkau ditimpa laknatku terus menerus hingga ke hari kiamat. So ini jamaah boleh merujuklah ayat 78 surah Sad tadi. Adilkah Allah? Bila iblis tak mau sujud lalu Allah menghukumnya, adil ke? Allah perintahkan sujud kepada Adam, dia tak nak sujud. Ni nampaknya macam Allah lebihkan Adam daripada iblis. Dia tidak diperintahkan. Maksudnya kembali kepada ayat-ayat sebelum ni, bila Allah firmankan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, sujud semua malaikat, semua, tak terkecuali, illa iblis, kecuali iblis. Iblis diperintahkan sujud ke? Sebab iblis bukan bangsa malaikat, bukan jenis malaikat. Jadi boleh ayat ini difahami Allah perintahkan kepada malaikat, tak perintahkan kepada iblis. Ada orang faham macam tu. Jadi bila mana iblis tak sujud, memang aku tak diperintahkan ke? Cucu-cucu semua kata atuk dia, mai duduk sini,
Atuk nak tanya, cucu-cucu yang cicit dia tak datang, saya bukan cucu, saya cicit. Umpamanya lah kan. Contoh saja. Ibu-ibu diminta untuk meletakkan kasut masing-masing di sebelah kanan sini. Contoh saja. Ibu-ibu. Habis bapak-bapak tak diminta pun. Bapak-bapak letak kasut sembarang lah. Contoh aja. Allah perintahkan para malaikat sujud. Semua malaikat sujud. Iyalah. Iblis tak diperintahkan. Itu ke? Jamaah dirahmati Allah. Sebahagian ulama menafsirkan perintah Allah ini walaupun lafaznya kepada para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika mana kami perintahkan kepada para malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Walaupun lafaznya kepada para malaikat, tapi bukan hanya perintah itu untuk para malaikat sahaja. Bermakna seluruh makhluk Allah yang ada pada ketika itu semuanya sujud. Tanda hormat. Termasuk langit, matahari, bulan, bintang yang telah Allah ciptakan, semuanya sujud beri penghormatan kepada Adam. Kan dalam kisah Nabi Yusuf kan begitu kan? Nabi Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan, 11 buah bintang semuanya sujud kepada aku, tunduk kepada aku. Jadi alasan mengatakan si iblis ni tak diperintahkan sujud sebenarnya fahaman ataupun silaplah. Kedua, dia kan lagi senior. Si iblis ni dia tak nak sujud, dia lagi senior apa? Dia dah diciptakan dulu. Macam kita sebutkan tadi, takkanlah Alung nak pergi rumah hangah dulu, nak pergi rumah busu dulu. Busu yang nak kena datang. Takkan si Alung ni nak cium tangan busu, busu yang cium tangan Alung. Pamanya lah. Iblis ni lebih senior kan? Patut Adam lah yang sujud kepada dia. Tapi kenapa kan? Sebaliknya, kat sinilah jamaah yang tadi ayat yang kita katakan. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika aku perintahkan? Maknanya iblis ni dia tidak melihat. Itu yang kita katakan tadi, terlepas pandang, kesengaja lepas pandang. Yang ini perintah Allah. Perintah Allah, ikut sajalah, buat sajalah, jangan banyak berdalih, jangan beri apa jua alasan. Subuh tadi kan aku dah solat apa? Buat apa nak solat zuhur lagi? Subuh dah solat apa? Umpamanya aku dah buat duha apa? Tak payahlah zuhur buat. Umpamanya, boleh ke alasan macam tu diberikan? Saya rasa saya dah pakai pakaian yang sopan, walaupun rambut saya nampak, tapi sopan apa? Cukup lah. Jamaah dirahmati Allah. Allah bila mana perintahkan, buat. Dan perintah Allah lain dengan perintah kita manusia. Orang tua-tua dulu, Mat, nanti jangan main-main dulu Mat. Dia panggil anak dia. Ni, ambil duit ni, pergi kedai mamak tu, belikan bapak surat khabar. Anak kena beli. Kenapa bapak perintahkan suruh si anak beli surat khabar? Bapak malas nak keluar. Dah beli. Ini pagi lagi engkau nak pergi main-main. Engkau duduk sini, bacakan bapak surat khabar tu. Baca dia punya highlight dulu tu.
daripada tajuk-tajuk berita. Umpamanya, kawasan Mersing dilanda banjir. Okey, tak nak. Okey, baca yang lain. Baca yang lain. Promosi umrah ni. Ini apa, advertisement. Tak payah. Kau baca ni, umpamanya. So, kenapa bapa dia perintahkan anak baca? Pasal bapa tak nak baca. Kenapa bapa tak nak baca? Allah, bapa kau nak baca nak kena ambil spek kat dapur. Umpamanya lah kan. So, kita bila perintahkan sesuatu, benefitnya, tujuannya untuk faedah kita, manfaat kita, keuntungan kita. Itu kita, manusia. Tapi bila Allah perintahkan, perintah Allah ni bukan benefitnya untuk Allah, bukan faedahnya kembali kepada Allah, tapi akhirnya faedah tu kembali kepada kita yang diperintahkan. Akhirnya solat kita buat, benefitnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Hormati orang tua, perintah Allah, benefitnya kembali kepada kita. Jadi inilah yang iblis tidak melihat. Jadi jamaah dirahmati Allah, iblis dia tak faham, dia tidak melihat yang ini perintah Allah, perintah Allah yang perlu dipatuhi. Yang dia cuma lihat, aku lebih baik dari Adam, aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. So, ini alasan yang dia berikan, dan inilah sebab Allah murka ke atasnya, dan Allah Subhanahu wa taala usir dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah jemaah, bab ini akan kita sambung lagi dalam pertemuan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagus juga masjid ni bila dah dengar suara anak-anak ni, sebagai menandakan waktu habis. Itu dia. Jadi ustaz tolong stop, kalau tidak kita lagi bising, dia bilang. Okey, jadi kita berhenti di sini dulu jemaah. Terima kasih sekali lagi di atas kehadiran bersama. Insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita untuk kita sambung minggu depan, insya-Allah. Yuk kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.